Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mursyidah binti Badruisam dari unit 1 akan membuat persembahan menggunakan penghasilan digital gambar. Tajuk persembahan ini ialah penulisan kolonial mengenai pensejarahan Malaysia dari sudut sentrik Eropah dan Malaysia. Terlebih dahulu kita pergi kepada pengenalan. Penulisan sejarah berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran ahli sejarah kepada generasi kini dan akan datang, serta memelihara fakta dan peristiwa penting sebagai rujukan masa depan. Penulisan ini juga membantu memahami perkembangan semasa, termasuk kisah perjuangan tokoh. Kemerdekaan yang dilihat dari dua perspektif, iaitu tempatan dan kolonial. Pihak kolonial seperti British dan Perancis menggunakan alasan 3G, iaitu Gold, Glory dan Gospel, serta misi mentamadunkan manusia untuk menjajah. Mereka juga mempunyai akses kepada dokumen penting yang mempengaruhi penulisan sejarah yang mengubah sistem pentadbiran dari kesultanan ke kuasa kolonial. Akhirnya, sejarah tempatan banyak dipengaruhi oleh perspektif kolonial. Penulisan pensejarahan kolonial merujuk kepada penulisan sejarah Malaysia oleh penulis barat. Ia sering menggunakan pendekatan sentrik Eropah yang memberi tumpuan kepada kepentingan dan perspektif penjajah dalam mencatat sejarah negara kita. Antara contoh utama penulisan kolonial ialah Sir Frank Swettenham dengan bukunya British Malaya yang mengagungkan kejayaan pentadbiran British di tanah Melayu. Selain itu, Tom Pius, seorang pegawai Portugis, menulis Suma Oriental, salah satu karya yang terawal yang membincangkan tanah Melayu selepas penaklukan Melaka pada tahun 1511. Indoktrinasi pegawai kolonial. Pegawai-pegawai kolonial dilatih dengan satu bentuk pemikiran yang merendahkan budaya tempatan. Penulisan mereka mencerminkan pandangan dan kepentingan penjajah tanpa mengambil kira pandangan masyarakat tempatan. Ini membawa kepada pandangan yang berat sebelah terhadap sejarah negara kita. Bias dalam penulisan undang-undang. Contoh bias yang jelas dalam penulisan kolonial adalah melalui penolakan Undang-Undang Adat Melayu. J. Rigby dan R.J. Wilkinson menilai Undang-Undang Melayu seperti Undang-Undang 99 Perak dari perspektif barat dan menganggapnya tidak lengkap kerana ia tidak memenuhi standard perundangan barat. Penulisan sentrik Eropah juga dilihat dalam karya pegawai British yang mengangkat kejayaan pentadbiran kolonial. Sebagai contoh, Frank Swettenham dalam bukunya British Malaya menulis tentang pengalamannya sebagai gubernur, negeri-negeri Melayu bersekutu dan kejayaan campur tangan British. R.O. Winstead pula menolak kewujudan Hang Tuah dan menganggapnya sekadar mitos. Kritikan terhadap penulisan kolonial, antaranya penulisan kolonial yang sering menggambarkan pejuang tempatan seperti Tok Janggut dan Mak Kilau sebagai penderhaka kerana mereka menentang British sekeras-kerasnya. Namun, sebenarnya mereka menentang penjajahan, bukan sultan. Ini menunjukkan bagaimana penulisan kolonial merosakkan imej tokoh-tokoh penting dalam sejarah tempatan. Pensejarahan tempatan berbanding kolonial dapat dilihat melalui penulisan sejarah tempatan. Sebaliknya, mengangkat tokoh-tokoh tempatan sebagai wira yang memperjuangkan kemerdekaan. Namun, penulis kolonial cenderung berat sebelah dan merendahkan pensejarahan tradisional Melayu dengan menekankan keunggulan bangsa penjajah. Kebolehpercayaan penulisan kolonial bergantung kepada objektiviti penulis. John Bustin berpendapat bahawa pensejarahan tempatan mungkin dipengaruhi oleh nasionalisme sempit. Sementara J.M. Gulick
melihat bahawa persoalan sentrik tidak harus menjadi isu utama dalam penulisan sejarah. Akhir sekali, walaupun kebanyakan penulisan kolonial bias, terdapat beberapa penulis yang dianggap sederhana dan objektif. Antaranya J.M. Gulick dengan bukunya Indigenous Political System of Western Malaya serta Rupert Emerson dalam Malaysia, A Study in Direct and Indirect Rule yang tidak terlalu mengagungkan British. Walaupun penulisan kolonial masih relevan sebagai rujukan, ia perlu dinilai dengan kritis. Kita harus berhati-hati terhadap pandangan yang bias dan terlalu sentrik Eropah, serta memastikan sejarah tempatan ditulis dengan lebih objektif dan berimbang. Penulisan pensejarahan kolonial dan tradisional di tanah Melayu. Penulisan sejarah oleh penulis barat. Dalam tempoh abad ke-16 hingga Perang Dunia Kedua, kebanyakan catatan sejarah mengenai tanah Melayu datang daripada penulis barat, terutama pegawai kolonial British. Mereka mempunyai akses untuk menulis sejarah mengikut perspektif mereka. Ketiadaan penulis tempatan. Walaupun tidak banyak catatan sejarah dari masyarakat tempatan, kita tahu tradisi penulisan di tanah Melayu sudah lama wujud. Namun, fokus mereka lebih kepada kitab-kitab agama daripada penulisan sejarah, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Khoo Kay Kim. Penulisan sejarah oleh Barat menjadi rujukan penting, tetapi kita tidak boleh menerimanya tanpa kritikan. Kita perlu dilihat dari sudut kebolehpercayaan, kesahihan fakta dan bias sentrik Eropah. Fakta lawan mitos. Penulisan sejarah tradisional Melayu tidak terlepas dari unsur mitos dan legenda. Ada unsur fakta, tetapi ada juga penceritaan yang dibesar-besarkan menjadi separa fiksyen. Penulisan sejarah tradisional Melayu menggunakan genre yang berbeza, seperti sastra istana dan keagamaan. Sebaliknya, penulisan kolonial lebih ilmiah dan deskriptif yang dianggap lebih moden. Setiap penulisan sejarah mempunyai tema yang berbeza. Penulisan tradisional Melayu fokus kepada kehebatan raja, manakala penulisan kolonial lebih kepada perspektif penjajah. Penggunaan tarikh dan kronologi. Pensejarahan tradisional Melayu jarang mencatatkan tarikh atau kronologi peristiwa secara tepat. Sebaliknya, penulisan kolonial sangat menitik beratkan masa dan kronologi untuk menunjukkan ketepatan fakta. Penggunaan sumber. Penulisan tradisional Melayu sering berdasarkan pengalaman dan pandangan penulis bangsawan, manakala penulisan kolonial lebih mementingkan sumber seperti rekod kerajaan dan dokumen rasmi. Perbezaan sentrik dan bias. Penulisan Melayu banyak memberi tumpuan kepada kehebatan raja-raja, sementara penulisan kolonial lebih sentrik Eropah dengan pandangan yang sering merendahkan masyarakat tempatan. Tujuan ilmiah penulisan kolonial ialah terpengaruh dengan perkembangan ilmu di Eropah selepas Renaissance. Mereka berusaha mencari fakta untuk menyokong kesahihan penulisan mereka, berbeza dengan penulisan Melayu yang lebih terbatas kepada ilmu agama. Penjajah British membuat kajian tentang masyarakat tempatan untuk memudahkan pentadbiran. Mereka meneliti adat resam dan budaya Melayu, dan ini sering dicatatkan dalam jurnal rasmi seperti Journal of the Royal Asiatic Society. Penulisan kolonial tidak hanya untuk kajian, tetapi juga bertujuan rasmi seperti laporan kepada kerajaan British tentang keadaan di tanah jajahan ini. Ini membantu mereka memahami apa yang berlaku di tanah Melayu. Banyak karya kolonial mengangkat kejayaan mereka dalam membawa kemajuan ke tanah jajahan. Buku seperti British Malaya oleh Frank Swettenham
menggambarkan kejayaan British dalam mentadbir tanah Melayu. Penulisan sejarah, sama ada tradisional Melayu atau kolonial, mempunyai sudut pandang yang berbeza. Kita perlu menilai setiap penulisan ini dengan kritis untuk memahami sejarah kita dengan lebih baik. Tokoh penulis barat di Malaysia. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-20, sejarah Malaysia banyak ditulis oleh para penulis kolonial barat. Penulisan mereka sering kali menjadi rujukan penting bagi penulis dan pengkaji sejarah tempatan. Namun, ketika mengkaji karya-karya ini, kita harus berhati-hati dan memahami tujuan mereka dalam menulis, termasuk bias yang mungkin ada. Salah seorang tokoh penulis yang penting dalam pensejarahan Malaysia ialah J.M. Gulit. Beliau merupakan seorang pegawai kolonial British yang berkhidmat di tanah Melayu pada era pra-kemerdekaan. Gulit memegang pelbagai jawatan termasuk dalam pentadbiran Negeri Sembilan dan sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh British. Sepanjang hidupnya, beliau telah menghasilkan banyak karya sejarah berkaitan Malaysia. Antara karya penting yang ditulis oleh J.M. Gulit termasuk Captain Speedy of Larut yang mengisahkan tentang pengaruh British di Larut dan Rulers and Resident yang membincangkan hubungan antara Sultan-Sultan Melayu dan pegawai-pegawai kolonial. Karya beliau merangkumi sejarah, politik dan masyarakat Malaysia dalam tempoh yang panjang. Walaupun Gulit adalah seorang penulis kolonial, beliau mengambil pendekatan yang agak seimbang dan kurang bias terhadap pandangan Eropah dalam karyanya. Walau bagaimanapun, kajian beliau tetap fokus pada tempoh penjajahan kolonial dan ini mempengaruhi bagaimana sejarah diceritakan. Dari segi politik tempatan, Gulit menyokong sistem pemerintahan beraja berperlembagaan yang dicadangkan untuk Malaya yang merdeka. Dalam tulisannya, beliau turut mengkritik beberapa Sultan Melayu termasuk Sultan Perak, Raja Abdullah yang dianggap lemah dan tidak bertanggungjawab. Mengenai masyarakat tempatan, Gulit percaya bahawa penanaman padi adalah pekerjaan utama orang Melayu. Walaupun pandangan ini agak sempit, selain itu, beliau menyatakan bahawa penjajahan telah menyebabkan terbentuknya masyarakat Melayu berbilang kaum di beberapa kawasan seperti Selangor dan Perak. Penulisan oleh tokoh seperti J.M. Gulit sangat penting untuk memahami sejarah Malaysia, tetapi harus diteliti secara kritikal. Pandangan mereka sering dipengaruhi oleh zaman kolonial dan oleh itu, pembaca harus memahami konteks penulisan dan tujuan mereka. Seterusnya, kita pergi kepada definisi sentrik Eropah dan Malaysia. Istilah sentrik merujuk kepada pandangan atau kecenderungan penulis dalam penulisan sejarah yang dipengaruhi oleh tujuan, motif, sumber dan kepentingan tertentu. Sentrik boleh merujuk kepada pandangan penulis terhadap peristiwa atau tema tertentu seperti tema sosial, etnik atau negara. Di Malaysia, sentrik penulisan negara muncul ketika penulis British menulis sejarah mengikut perspektif kolonial, walaupun ada yang cuba bersikap objektif. Selepas kemerdekaan, sejarawan tempatan lebih menekankan objektiviti, tetapi penulisan di sekolah rendah masih mengutamakan sentrik tempatan. Walaupun ada usaha untuk menulis sejarah secara objektif, kecenderungan manusia untuk memihak menjadikan penulisan sejarah seringkali bersifat subjektif. Konsep sentrik Malaysia. Sentrik Malaysia adalah pendekatan penulisan sejarah yang mengutamakan pandangan dari sudut rakyat Malaysia sendiri dan sumber-sumber tempatan menjadi asas utama dalam penulisan sejarah ini. Pada era awal sebelum penjajahan, penulisan sejarah tempatan dipenuhi dengan unsur-unsur sastra dan mitos
serta berpusat kepada kisah-kisah raja tanpa mengambil kira rakyat jelata. Dalam era penjajahan, sejarah lebih tertumpu kepada golongan elit istana, sementara kisah perjuangan rakyat atau kesan penjajah kurang ditonjolkan. Selepas kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang nasional seperti Mat Kilau diangkat dalam penulisan dan sistem pendidikan untuk menanam semangat patriotisme. Matlamat utama pensejarahan Malaysia, terutama di sekolah, adalah untuk memupuk perpaduan dan kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Pada peringkat pengajian tinggi, pendekatan lebih kritikal dan ilmiah pensejarahan yang bersifat sentrik, walaupun penting dalam membina identiti negara, kadang-kadang menyimpang dari prinsip sejarah yang objektif dan ilmiah. Konsep sentrik Eropah. Konsep Eurocentrism atau sentrik Eropah adalah fahaman yang menekankan kepentingan Eropah dalam penulisan sejarah, di mana negara-negara Eropah diangkat sebagai kuasa besar. Ia menunjukkan bagaimana tamadun Eropah dianggap lebih maju dan dilihat jajahan sebagai kawasan yang perlu dibangunkan mengikut nilai dan pengaruh Eropah. Penulisan sentrik Eropah dalam sejarah. Walaupun penulis-penulis Eropah mendakwa bahawa penulisan mereka berasaskan disiplin sejarah yang objektif, sebenarnya mereka sering mengangkat peradaban dan kekuasaan negara mereka. Penulisan sentrik Eropah banyak bergantung pada sumber primer seperti laporan dan minit mesyuarat yang dicatatkan oleh penjajah. Satu ciri penulisan sentrik Eropah adalah unsur bias yang kuat. Penulis penjajah sering melabel penentang penjajahan sebagai penjenayah. Contohnya, penentangan Tok Janggut di Kelantan atau rentak di Sarawak yang direkodkan sebagai pemberontakan dan bukan perjuangan kemerdekaan. Tokoh dan kepentingan Barat dalam penulisan Eropah. Penulisan sentrik Eropah banyak menonjolkan sumbangan penjajah, di mana mereka dilihat membawa tamadun kepada kawasan yang dianggap primitif. Pemikiran ini mengekalkan konsep white supremacy dan melihat orang Eropah sebagai pembawa peradaban moden kepada dunia. Penulisan sejarah British di tanah Melayu seperti Frank Swettenham dan R.O. Winstead menggunakan sentrik Eropah dalam penulisan mereka mengenai tanah Melayu. Penulisan mereka menekankan peranan British dalam memperbaiki sistem politik dan ekonomi tanah Melayu, seperti yang dapat dilihat dalam karya mereka British Malaya oleh Swettenham. Pengaruh Eurocentrism dalam penulisan sejarah Malaysia. Penulisan sentrik Eropah mengenai Malaysia sering menonjolkan perubahan politik dan ekonomi yang dibawa oleh penjajah. Mereka menggambarkan bahawa penjajahan itu bertujuan untuk memperkenalkan tamadun Barat dan memperbaiki kawasan yang dianggap tidak bertamadun. Penulis-penulis Eropah sering mengkritik penulisan sejarah tempatan, mendakwa ia dipenuhi dengan mitos, legenda dan tidak mengikut disiplin sejarah yang ketat. Kritikan ini digunakan untuk merendahkan sejarah tempatan dan mengukuhkan naratif mereka dengan lebih ilmiah dan rasional. Eurocentrism dalam penulisan sejarah bertujuan untuk mengangkat peradaban dan kepentingan Eropah, terutamanya dalam wilayah jajahan. Penulisan ini sering bias, menekankan kebaikan penjajahan dan mengabaikan pandangan dan perjuangan tempatan. Perkembangan aliran sentrik di Malaysia. Perkembangan aliran sentrik dalam pensejarahan di Malaysia dipengaruhi oleh faktor seperti motif penulisan yang berbeza antara zaman tradisional dan penjajahan. Kebangkitan penentangan terhadap penjajah memperlihatkan perbezaan antara penulisan sentrik tempatan dan Eropah.
Sebelum disiplin penulisan sejarah diperkenalkan, penulis tempatan sukar mendapatkan sumber primer yang dikuasai oleh penjajah. Disiplin ini menekankan objektiviti, tetapi penulisan sejarah Malaysia masih mengandungi unsur kesusasteraan dan bias akibat motif penulisan. Pengenalan disiplin ini akhirnya mempengaruhi perkembangan dan aliran sentrik di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sejarah di Malaysia berkembang dengan pengaruh berbeza di tanah Semenanjung dan Borneo dipacu oleh faktor pendidikan dan penjajahan. Perbezaan persejarahan mengikut wilayah. Di Semenanjung, persejarahan bermula lebih awal dengan kemajuan pendidikan dan penulisan digunakan sebagai alat perjuangan menentang penjajah. Di Sarawak dan Sabah pula, perkembangan sejarah lebih lambat kerana tiada institusi kesultanan dan penentangan yang kecil. Sejarah mula diperkenalkan secara formal di Maktab Perguruan Sultan Idris pada 1917. Pada masa ini, penulisan sejarah masih berfokus kepada institusi istana dan raja. Penggunaan istilah tawarikh digunakan untuk menggantikan istilah sejarah. Penulisan moden memperlihatkan perubahan tumpuan daripada istana kepada rakyat. Contoh, penulisan Ibrahim Yaakob melalui konsep Melayu Raya adalah usaha membangkitkan kesedaran rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Peranan penulis British. Penulisan British sangat berpengaruh, terutama dalam menonjolkan peranan penjajah. Contohnya, penulis seperti R.J. Wilkinson dan J.M. Gully menyumbang kepada dokumentasi sejarah, namun fokus mereka masih berpihak kepada kepentingan kolonial. Selepas kemerdekaan, penulisan sejarah tempatan mula menonjolkan tokoh-tokoh perjuangan yang menentang penjajah seperti Tok Janggut dan Datuk Bahaman. Institusi seperti Universiti Malaya menjadi pusat perkembangan ilmu sejarah yang memperkaya pensejarahan tempatan. Perdebatan sentrik Eropah versus sentrik tempatan. Pada tahun 1960-an, berlaku perdebatan antara penulis barat yang cenderung kepada sentrik Eropah dengan penulis tempatan. Debat ini memacu perubahan penting dalam pensejarahan Malaysia, di mana penulisan tempatan cuba mengangkat naratif dari perspektif tempatan. Penulisan sejarah pasca kemerdekaan. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, penulisan sejarah berperanan penting dalam membina identiti nasional dan perpaduan. Kurikulum sejarah diubah untuk menyatukan rakyat Malaysia melalui pendidikan sejarah yang lebih inklusif. Perkembangan aliran sentrik di Sarawak dan Sabah. Sarawak diasaskan oleh James Brooke pada 1841 dan Sabah oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British pada 1878. Tidak seperti negeri-negeri di Semenanjung, kedua-dua wilayah ini tidak mempunyai sultan atau raja. Kesedaran politik serta penulisan sejarah di Sabah dan Sarawak mengambil masa lebih lama untuk berkembang disebabkan pengaruh kuat dari barat. Pengaruh penulisan barat. Penulisan awal persejarahan Sabah dan Sarawak banyak dipengaruhi oleh pegawai barat seperti Alex Dalrymple dan Owen Rutter. Mereka sering menggambarkan masyarakat tempatan secara negatif, melihat penduduk asal sebagai tidak bertamadun, berbanding pengaruh tamadun barat yang dianggap lebih superior. Di Sabah dan Sarawak, pensejarahan tempatan lambat berkembang kerana kekurangan bahan bertulis dan kesedaran terhadap sejarah hanya meningkat selepas Perang Dunia Kedua. British turut memainkan peranan dalam membina sekolah dan membuka ruang untuk penulisan sejarah oleh masyarakat tempatan. Peranan penulis tempatan. Pembangunan penulisan sejarah tempatan mula dirintiskan oleh tokoh seperti Dr. James O'Keel dan Profesor Dr. Danny Wong di Sabah. Di Sarawak, Sanib Said banyak menulis mengenai sejarah kerajaan-kerajaan tempatan sebelum pentadbiran Brooke, memberi tumpuan kepada kesultanan seperti Santubong dan Kalkar. Akhbar dan dokumentasi tempatan.
Penulisan sejarah juga berkembang melalui penerbitan akhbar tempatan seperti Sarawak Gazette dan Fajar Sarawak. Namun, semasa pendudukan Jepun, akhbar ini juga dijadikan alat propaganda untuk menyebarkan ideologi penjajah. Sentrik tempatan versus sentrik barat. Selepas kemunculan penulis tempatan, pendekatan pensejarahan Sabah dan Sarawak mula berubah. Naratif yang lebih positif tentang masyarakat tempatan diperkenalkan bagi mengimbangi penulisan barat yang cenderung merendah-rendahkan penduduk asli. Dalam tempoh pembentukan Malaysia, beberapa penulis tempatan seperti James Chin di Sarawak dan Herman Luping di Sabah menulis sejarah berdasarkan pengalaman mereka, mengimbangi naratif sentrik Malaya dan sentrik Barat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.